Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya, dengan taufik dan hidayahnya dapat kita berkumpul pada hari ini menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah, dengan kemahuan kita untuk menuntut ilmu, untuk kita belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita akan menyambung pengajian kita dalam kitab Sahih Hadis Qudsi, hadis-hadis qudsi yang sahih. Pada dua sesi yang lalu kita telah membacakan bab yang pertama, iaitu berkaitan dengan hadis qudsi yang berkaitan dengan niat. Orang yang berniat melakukan satu kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, dia mendapat ganjaran pahala di atas niat dia yang baik tadi. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia yang luas pula, orang yang berniat melakukan kejahatan tetapi masih belum melakukannya, dia masih lagi belum menuliskan dosa untuk orang tersebut. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk bab yang kedua, hadis qudsi yang kedua, iaitu berkaitan orang yang rosak niatnya, manusia yang masuk neraka kerana rosak niat dia. Jadi hadis qudsi yang kedua ini dia merupakan hadis yang sangat menggerunkan kita lah apabila kita membacanya, dan dia merupakan hadis yang apabila ada tabi'in berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meminta Abu Hurairah menyampaikan sebuah hadis yang pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menangis berulang kali. Berulang kali juga tabi'in tadi minta Abu Hurairah ceritakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menangis sampai barulah dia sebutkan hadis ni. Dan kemudian hadis ni pula disampaikan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah radhiyallahu anhu seorang pemimpin, seorang khalifah. Apabila dia dengar juga hadis ini, dia pun menangis juga. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok hadis ni hadis yang apa? Hadis yang sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya manusia yang awal-awal yang akan diadili pada hari kiamat, rajulun ustushhida, seorang lelaki yang mati syahid. Antara orang yang awal akan dihakimi pada hari kiamat nanti ialah seorang lelaki yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia lelaki itu akan dibawa, lalu akan diberitahu kepadanya ditanya kepadanya tentang nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada dia, dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya kepada lelaki itu. Lepas Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah pernah bagi kat lelaki tersebut, Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Lalu lelaki itu menjawab, "Qataltu fika." Aku berperang di jalanmu. Aku berperang di jalan engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Hatta ustushhidtu, sampailah aku mati syahid. Jadi berlaku dialog antara lelaki-lelaki ini, manusia-manusia ini, orang-orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, nikmat yang aku dah bagi kat kamu, apa yang kamu lakukan?
Dia kata, aku gunakan nikmat ni untuk pergi perang. Tuan-tuan, zaman dulu kalau nak pergi perang, kena sediakan kelengkapan sendiri. Senjata sendiri. Kalau dulu guna kuda, unta dan semisalnya, kena sediakan sendiri. Sebab tu pada zaman Nabi SAW, orang-orang yang antara yang dapat keuzuran tak pergi berjihad, pergi perang, antaranya lah orang-orang yang dia tak ada kelengkapan lah. Dia tak ada kelengkapan. Bukan macam zaman kita, pasukan tentera, pihak pemerintah dah sediakanlah semua kelengkapan. Zaman tu mereka kena sediakan sendiri. Lalu lelaki dia kata, aku gunakan nikmat-nikmat ni, qataltu fika, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Lalu tuan-tuan, apa Allah Subhanahu Wa Taala kata kat dia? Kazabta, kau bohong. Tuan-tuan, bayangkan macam mana perasaan kita kalau kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pi jawab soalan Allah, tiba Allah kata kau bohong. Tuan-tuan, Allah bukan tak tahu. Bila Allah tanya, bukan Allah tak tahu. Allah tahu apa yang lelaki ni buat. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Tetapi inilah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih bagi peluang lagi untuk jawab. Lepas dia jawab, dia kata, aku gunakan nikmat tu untuk berjuang, berjihad di jalanmu. Allah kata, kazabta, kau bohong. Tengok tuan-tuan macam mana manusia, jahatnya manusia. Dengan Allah pun dia nak tipu. Dia ingat Allah tak tahu ke apa yang ada dalam hati dia. Allah kata, kau bohong. Walakinnaka, akan tetapi yang sebenarnya engkau ini qatalta li ayyuqala jari. Engkau berperang supaya engkau dipanggil pahlawan. Kau bohong. Kau kata kau pergi perang, kau gunakan nikmat untuk berperang di jalan aku. Kau bohong, kau berperang supaya engkau dipanggil pahlawan. Faqad qila, dan sesungguhnya engkau dah dapat gelaran itu. Kau dah dipanggil dengan gelaran itu. Orang ramai semua anggap kau pahlawan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun suruhlah untuk lelaki itu diseret ala wajhi, diseret dengan muka dia kat tanah, diseret. Para malaikat dah tarik dia. Hatta ulqiya finnar, sampailah dia dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa hadis ni hadis qudsi? Sebab ada perkataan Allah, ada dialog antara Allah dengan manusia. Kan kita dah sebut pada awal kuliah yang pertama, hadis qudsi ni apa dia? Yang mana bila Nabi SAW kata Allah cakap, tapi dia bukan ayat Quran. Jadi contohnya hadis ni lah. Sebab ada dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang ni. Kemudian datang pula giliran orang yang seterusnya. Wa rajulun ta'allamal ilma, seorang manusia, seorang lelaki yang mempelajari ilmu. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkan ilmu tadi. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Quran. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu, dia dibawa dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dia tentang nikmat-nikmat yang Allah dah pernah bagi kat dia. Fa arafaha, dan dia pun mengetahuinya, dia pun mengakui inilah nikmat dia, ini nikmat-nikmat yang pernah dia dapat. Lalu Allah tanya soalan yang sama. Fama amilta fiha, apa yang kau buat dengan nikmat-nikmat yang pernah aku bagi kat kau ni? Lalu lelaki itu jawab, ta'allamtul ilma, aku mempelajari ilmu. Wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkan ia. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Quran keranamu. Jadi lelaki kedua pun jawab macam tu. Aku gunakan nikmat-nikmat yang kau bagi, ya Allah, untuk aku belajar, menuntut ilmu, untuk aku menyebarkan ilmu, untuk aku membaca Al-Quran, aku mengajar Al-Quran. Allah kata, kazabta, kau bohong. Kita boleh bayangkan tuan-tuan, kalau kita cuba fikirkan macam mana perasaan kita tuan-tuan. Kita kalau dengan manusia sekalipun. Kalau seorang pelajar sekolah lah,
Guru besar panggil. Oh, buat apa semalam? Dia ada buat kesalahan lah semalam tu. Guru besar tahu dia ada buat sesuatu. Tapi guru besar tanya dia, kau buat apa semalam? Apa perasaan orang tu? Pelajar tu. Dia cuba pula bohong, dia rasa mungkin guru besar tak tahu kot apa yang dia buat semalam. Dia buat perangai, dia ponteng kelas ke, ponteng sekolah ke, merokok dalam tandas sekolah ke. Dia kata, semalam saya pergi perpustakaan. Mungkin guru besar tanya, semalam waktu rehat kamu pergi mana? Guru besar tahu, ada orang nampak dia pergi isap rokok kat tandas. Dia pun dengan kata, semalam saya pergi perpustakaan. Guru besar kata, kamu bohong. Agak-agak apa perasaan pelajar tu waktu tu. Sebab dia tahu apa yang dia buat. Mesti dia dalam keadaan takut yang teramat sangat. Sebab dia tahulah, oh nampaknya guru besar tahu apa yang aku buat. Dah kantoilah kesalahan dia. Bayangkan tuan-tuan, macam mana pula kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berdialog, bersoal jawab secara terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya terus kat kita. Allah tanya terus kat kita, kita jawab. Mungkin Allah akan tanya kita apa yang kita buat dengan nikmat-nikmat yang kita dapat. Kita kata, aku pergi surau ya Allah, aku sedekah ya Allah, semuanya aku buat ikhlas kerana-Mu ya Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalau Allah pergi cakap kat kita, kau bohong. Kita dengar perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut dah. Kita tahu bila kita habis lah bila macam tu. Bila Allah kata kau bohong, habislah kita. Allah bukan tak tahu, tapi macam mana jahatnya manusia waktu tu pun nak bohong lagi. Seolah-olah lupa Allah dia mengetahui segala apa yang kita lakukan. Allah kata kau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Kau bohong. Engkau mempelajari ilmu untuk agar engkau dipanggil sebagai orang yang alim, sebagai orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'. Dan engkau membaca Al-Quran agar engkau dipanggil sebagai qari'. Faqad qil. Dan sesungguhnya telah dipanggil macam tu. Dah dapat dah gelaran tu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan arahan, suruh para malaikat seret dia di atas wajahnya. Muka kat tanah tarik. Bayangkan tuan-tuan, kita tarik orang kat jalan tau, muka kat tanah tarik dia. Macam mana sakitnya. Hatta ulqiya finnar. Kemudian dilempar ke dalam neraka. Baru dua orang kan? Pertama orang yang mati syahid. Yang kedua orang yang mengajarkan ilmu. Tuan-tuan, bahaya tuan-tuan. Saya yang berdiri kat depan ni berkongsi ilmu dengan tuan-tuan. Allah akan tanya. Nikmat-nikmat yang aku bagi kat kau. Kau pergi belajar sampai peringkat yang tinggi. Apa kau buat dengan tu? Kita boleh bagi 1000 alasan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Lalu datang orang yang ketiga pula. Wa rajulun wasa'allahu alaihi. Dan seorang lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala telah meluaskan rezekinya. Wa a'tahu min asnafil mali kulli. Yang mana dia telah diberikan, yang mana dia telah diluaskan harta dan dia telah memberikan hartanya kepada semua orang yang berhak menerimanya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu dia pun dibawa dan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan nikmat-nikmat yang pernah Allah bagi kepada lelaki itu dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah tanya, fama amilta fiha. Apa yang telah kamu lakukan dengannya? Apa yang dah kamu buat dengan nikmat harta yang kamu dapat ni? Lelaki ini jawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha. Tidaklah pernah aku tinggalkan apa-apa jalan, apa-apa perkara yang mana engkau suka untuk harta dibelanjakan padanya, illa anfaqtu fiha lak. Melainkan pasti aku membelanjakan harta aku di jalan tersebut kerana engkau ya Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia lelaki ni Allah bagi dia kekayaan, segala jenis kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia. Dan Allah tanya dia tentang nikmat-nikmat tersebut, dia akui dan dia kata dia gunakan semua tu untuk infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah kat orang, bantu orang miskin, bayar zakat, macam-macamlah infak di jalan Allah dilakukan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kazabta, kau bohong. Engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Engkau buat semua ini untuk engkau dipanggil sebagai orang yang pemurah. Faqad qil, dan kau telah dapat panggilan tersebut. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala suruh para malaikat seret dia di atas wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka. Hadis sahih tuan-tuan, hadis dalam dari Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi tuan-tuan kita baca hadis ni, tak hairanlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat takut. Dia menangis. Abu Hurairah dia menangis ketika seorang tabi'in Syufayyah datang berjumpa dengan dia. Dia masuk pada satu hari, dia pergi ke Madinah dan dia nampak ada satu orang, fa idza huwa birajulin qad ijtama alaihi nas. Dia nampak ada seseorang manusia yang berkumpul orang ramai padanya. Ialah bila orang penting ke orang alim, orang ramai serbulah nak tanya soalan dan semisalnya. Lalu Syufayyah al-Asbahi dia kata, man hadha? Siapa lelaki ni? Siapa yang orang ramai duduk ke rumah ni? Faqalu Abu Hurairah. Orang ramai pun kata, dia ni Abu Hurairah. Abu Hurairah tuan-tuan, dia adalah seorang sahabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Fadanautu minhu, kata Syufayyah al-Asbahi, aku pun mendekati beliau, aku pergi dekat dengan Abu Hurairah. Hatta qa'adtu baina yadayhi, sampailah aku duduk di hadapan dia. Wa huwa yuhadditsun nas, ketika tu dia sedang bercakap, dia tengah sampaikan hadis kepada manusia, dia tengah bercakap-cakap dengan manusia. Falamma sakata wa khala qultu lahu, apabila Abu Hurairah dah selesai dah bercakap-cakap dengan orang ramai, aku pun bertanya kepada Syufayyah pun berkata, aku bertanya kepada dia, as'aluka bihaqqin wa bihaqqin lama haddatsani hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqaltahu wa alimtahu. Aku bertanya kepada engkau, aku meminta kepada engkau, ceritakan kepada aku satu hadis yang engkau pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang engkau faham tentang hadis tersebut, yang engkau tahu tentangnya. Lalu kata Abu Hurairah, af'al, ya aku akan bagi tahu. La uhaddisannaka hadisan, aku akan sampaikan kepada kamu hadisan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu ke aku. Aqaltuhu wa alimtuh, aku faham dia. Summa nashara Abu Hurairah nashratan famakathna qalila summa afaq. Kemudian tuan-tuan, Abu Hurairah teresak-esak. Dia nangis teresak-esak. Lepas tu dia ulang lagi, dia kata, aku akan sampaikan hadis yang pernah aku dengar daripada Nabi SAW. Beberapa kali dia ulang. Sampailah dia ceritakan tentang hadis ini. Jadi macam mana Abu Hurairah dia faham, dia riwayatkan hadis, dia faham. Tuan-tuan, sebab apa? Hadis ini merupakan satu perkara yang sangat besar dalam hidup kita semua. Hadis ini berkaitan kenapa kita lakukan satu amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menerangkan tentang bahayanya niat yang rosak dalam melakukan satu ketaatan. Berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, belajar, mengajar ilmu, membaca Al-Quran, bersedekah. Apabila rosaknya niat seseorang, maka akan tertolaklah amalannya. Dan bukan sekadar amalan itu tidak diterima,
maka itu merupakan salah satu dosa yang besar. Dia satu dosa yang besar. Lalu hadis ini disampaikan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Bila dia dengar hadis ini, kata Muawiyah, qad fu'ila biha ula'i hadza fa kaifa biman baqiya minan nas. Dia kata Muawiyah, kalau macam inilah dilakukan kepada macam inilah yang berlaku kepada orang-orang yang mati syahid, kepada orang yang mengajar ilmu, orang yang bersedekah dengan harta-harta yang dia ada, macam mana pula dengan keadaan orang-orang yang lain? Summa baka Muawiyah bakaan syadida. Kemudian Muawiyah menangis dengan tangisan yang teramat sangat. Hatta zananna annahu halik. Sampai kami, orang yang keliling tu kata, rasa macam habislah dia mati Muawiyah ni. Dia menangis teruk sangat. Lalu begitulah tuan-tuan macam mana bila mereka dengar satu hadis Nabi SAW. Mereka rasa macam seolah-olah hadis ini sedang berbicara tentang diri mereka. Sampai takut. Jadi tuan-tuan, kita tanya, hari ni kita hadir ke majlis ilmu pada malam ni, kita solat maghrib secara berjemaah pada hari ni, apa tujuan kita? Adakah kerana Allah Subhanahu Wa Taala atau ada niat-niat yang lain? Ada niat untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, hadis ini menunjukkan pertama haramnya riak. Haramnya melakukan ketaatan untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Kita pergi solat supaya orang kata dia ni rajin pergi solat, setiap hari nampak dia jalan pergi masjid. Berdosa besar kita. Orang tak tahu apa dalam isi hati kita. Orang mungkin memandang kita soleh. Pada kaca mata manusia, kita adalah orang yang baik, orang yang pemurah, orang yang rajin berkongsi ilmu, orang yang banyak melakukan ibadah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah orang yang binasa. Tuan-tuan bayangkan, kita penat pergi masjid, belajar, mengaji, tetapi apa yang kita dapat ialah diseret, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, ini perkara yang sangat penting. Sebab itu para ulama sebut, untuk amalan kita diterima ada dua syarat. Pertama, dia berkaitan dengan batin kita. Iaitu kenapa kita lakukan satu amalan itu. Yang kedua, berkaitan cara kita melakukan amalan tersebut. Adakah dengan cara yang betul atau cara yang salah? Untuk amalan kita diterima Allah, dua benda ni kena betul. Zahir dan batin kena betul. Niat kena betul, cara kita beramal kena betul. Kalau niat kita betul tapi cara kita beribadah sampai ibadah kita tak sah, kita main buat ikut suka je, tak kira sah ke batal ke tak, kita buat suka je, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cara kita beribadah ikut sunnah Nabi SAW, tapi niat kita nak tunjuk kat manusia, tertolak. Amal yang diterima ialah yang bersih daripada zahir dan batin dia. Zahirnya suci daripada perkara-perkara yang membatalkan amalan tersebut atau merosakkan amalan tersebut. Batinnya pula suci daripada perkara-perkara yang menimbulkan riak, ujub dan takbur. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا." Sesiapa yang mengharap untuk bertemu dengan Tuhannya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah dia melakukan amal saleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan janganlah dia menyekutukan Tuhannya dalam ibadah dia dengan sesuatu apa pun. Dan salah satu bentuk kesyirikan ialah syirik niat kita. Syirik ada banyak bentuk. Salah satu bentuk kesyirikan
ialah kita menduakan Allah Subhanahu Wa Taala pada tujuan kita beribadah. Sebab syirik maksudnya apa? Maksudnya kita menjadikan pada Allah adanya tandingan, adanya sekutu bagi Allah. Bila kita beribadah, kita solat, sedekah dengan tujuan menunjuk-nunjuk kepada manusia, maka seolah-olah kita telah menyekutukan Allah dengan makhluk yang kita nak tunjuk-tunjukkan itu. Contoh seseorang, dia rajin bersedekah. Dia rajin bersedekah agar masyarakat panggil dia ni pemurah, dikenali sebagai pemurah. Dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan masyarakat, dengan orang ramai. Dia telah meletakkan kedudukan makhluk-makhluk Allah tu setanding dengan Allah. Sedangkan sepatutnya niat dia ketika beribadah itu hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat redha Allah, nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak selamatkan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat tuan-tuan beberapa hadis yang berkaitan kepentingan niat, ikhlas dalam niat kita. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW keluar menemui kami. Wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal. Dan ketika itu kami tengah cerita-cerita tentang Dajjal. Kan zaman sekarang orang cerita pasal Dajjal kan. Oh, kisah-kisah akhir zaman. Jadi antara Dajjal lah, orang suruh cerita. Dajjal ni macam mana, dia keluar kat mana, apa dia buat nanti. Tak ada masalah cerita sebab Nabi SAW pun cerita pasal Dajjal. Tapi Nabi SAW kata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal. Nak tak aku bagi tahu kepada kamu semua tentang satu perkara yang aku lebih takut ke atas kamu berbanding Dajjal. Kalau kita baca kisah Dajjal tuan-tuan, dahsyat. Dia muncul, dia buat perkara-perkara yang ajaib. Dia hidupkan orang mati, dia suburkan tanah yang tandus, tempat yang tak tumbuh pokok boleh tumbuh pokok, orang yang mati boleh hidup. Dah dahsyat sangat dah. Tapi Nabi SAW kata, ada benda yang lebih aku takut menimpa kalian daripada Dajjal. Lalu para sahabat kata, bala, pasti kami nak dengar, pasti kami nak tahu. Lalu kata Nabi SAW, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Tuan-tuan, kalau orang pergi pokok ke, patung ke, topekong ke, pergi duduk, minta sujud rukuk depan topekong, kita nampak jelas tu syirik. Tetapi riak dalam amalan itu adalah syirik yang tersembunyi. Sebab tu Nabi SAW sebut asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ini lebih Nabi SAW risau menimpa umatnya berbanding Dajjal. Lalu Nabi SAW terangkan, apa dia syirik khafi ini, syirik tersembunyi ini? Ayyakumar rajulu, satu kelompok manusia itu bangun, yusalli, dia mendirikan solat, fayuzayyinu salatahu, lalu dia memperelokkan, mengindahkan, menghiasi solat dia, lima yara min nazari rajulin, kerana ada orang yang melihatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, hadis sahih li ghairihi. Jadi tuan-tuan, syirik khafi ni, syirik tersembunyi ni, kita boleh tengok keadaan kita. Ketika kita solat dekat rumah dengan kita solat dekat masjid, macam mana keadaan kita? Ketika jadi imam dengan ketika kita solat bersendirian, macam mana kualiti solat kita? Kalau pergi masjid tu jadi imam, elok je solat kita, baca surah pun tartil lah, elok tajwid dia, baca pun yang surah-surah panjang-panjang. Tak ada imam pun kalau solat kat masjid elok je, solat sunat tu pun elok je. Tapi bila tak ada orang, bila solat kat rumah, macam mana solat kita? Tak Al-Fatihah 3 kul, tak 3 kul inna ataina. Kalau kat masjid, panjang kita baca. Kenapa? Kalau kita rasa semangat sebab solat kat masjid, tak apa.
Tapi kalau kita semangat nak baca panjang-panjang sebab ada orang tengok, ada orang nampak, ada orang dengar kita kalau kita imam. Kalau kita imam, kita baca elok-elok, ada orang dengar. Maka kita takut kita termasuk dalam syirik yang tersembunyi ini. Sebab Nabi SAW bagi contoh, fayuzayyinu solatahu, dia hiasi solat dia, dia elokkan solat dia. Lima yara min nazari rajul. Kerana apa? Kerana ada orang nampak. Saya rasa tuan-tuan berat ni. Kita pun kadang-kadang tak terlepas daripada perkara ni. Kita bila solat kat masjid, pakaian kita elok, cantik, pakai baju Melayu, kopiah, wangi-wangi lah. Tapi kalau solat kat rumah, macam mana pakaian kita? T-shirt apa, pagoda tu kita pakai kan? Pakai singlet je. Sila-sila ada lelaki dia pakai kain plekat, dia baju pun tak pakai. Asal syarat apa, cukup syarat tutup aurat je. Jadi kita tanya juga, kenapa pergi masjid kita elok solat kita? Jaga adab, tertib dia. Tapi kenapa bila kat rumah, asal cukup sah, sudahlah. Takut kita termasuk dalam hadis ni. Selain daripada riak menunjuk-nunjuk kepada manusia, amalan kita, ada juga orang dia melakukan satu amalan untuk kepentingan dunia. Dia buat satu ibadah yang sepatutnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia buat tu untuk kepentingan dunia. Dia rajin pergi masjid. Sebab apa? Supaya orang lantik dia jadi AJK. Supaya apa? Supaya orang kenal dia. Nanti orang, mungkin dia ada kedai makan ke apa, nanti orang kenal, orang datang lah pergi makan kat kedai dia. Kenapa pergi masjid? Sebab tak lama lagi pilihan raya, supaya orang kenal dia. Dia bukannya apa, dia nak kedudukan, dia nak habuan dunia daripada perkara tersebut. Kita tengok apa yang kata Nabi SAW. Daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Nabi SAW sebut, man kanatid dunya hammahu, sesiapa yang dunia adalah fokus utama dia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni, kita lakukan satu amal ibadah untuk akhirat, tapi malangnya dunia jadi fokus kita. Misal saya bagi contoh paling mudah. Solat duha. Tak apa, solat untuk murah rezeki, tak apa. Tapi kalau itu jadi fokus dunia, fokus. Kenapa solat duha? Supaya murah rezeki. Kenapa solat duha? Murah rezeki, supaya kaya. Kenapa bangun tahajud? Supaya kaya, supaya bisnes lancar. Tak apa, kita nak jadikan benda itu tujuan sampingan, tak apa. Tapi kalau sampai itu jadi fokus utama kita, maka apa yang tinggal untuk akhirat kita? Kadang-kadang kita terlalu fokus kat dunia sampai amal akhirat pun bercampur dengan niat-niat dunia. Nabi SAW kata, man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu. Sesiapa yang dunia adalah fokus utama dia, maka Allah akan kucar-kacirkan urusan dia. Farraqallahu alaihi amrahu. Allah jadikan kacau bilau, pecah, hancur, jadi cacah merebah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kefakiran di hadapan mata dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia tidak akan datang kepada dia melainkan apa yang telah ditulis untuknya. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Wa man kanatil akhiratu niyatahu. Sesiapa yang akhirat adalah tujuan dia, jama'allahu lahu amrahu. Allah akan perelokkan, kumpulkan urusan dia, perelokkan urusan dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kekayaan di dalam hati dia. Wa atadhud dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya. Dunia pasti akan datang kepada dia. Jadi dia Ibnu Majah. Jadi kita berhenti sebentar untuk azan, tuan.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatin qawmi Muhammad wasilatul fadil. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sebentar kuliah kita. Jadi kita nak lihat lagi beberapa hadis yang berkaitan dengan pentingnya niat yang ikhlas. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini berkaitan dengan kepentingan ikhlas dalam kita menuntut ilmu. Tuan-tuan, bila kita hadir majlis ilmu, kita kena tanya diri kita kenapa kita hadir majlis ilmu. Dan kesan daripada niat yang ikhlas ini dapat dilihat daripada hasil yang kita perolehi, bagaimana sikap kita selepas kita mendapat ilmu. Adakah makin bertambah amal kita, makin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mulia akhlak kita, ataupun kita lebih banyak merendahkan orang lain, mencari gaduh orang lain, mencari salah orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilma
Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal. Sesiapa yang mempelajari satu ilmu yang sepatutnya dipelajari untuk mengharapkan wajah Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ini la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Tidaklah dia mempelajari ilmu itu melainkan agar dia mendapat bahagian kat dunia ni, kelebihan kat dunia ini. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan dapat menghidu bau syurga. Sunan Abi Daud, hadis sahih. Jadi tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu, khususnya lagi ilmu-ilmu yang berkaitan agama, dan niat kita semata-mata memang dunia sahaja. Kalaulah orang tu pergi universiti, dia belajar ilmu hadis, akidah, tafsir, fiqh, dia memang nak belajar ilmu agama untuk disebarkan. Dalam masa sama dia adalah niat nak jadi guru agama ke, nak jadi pensyarah, tu tak ada masalah. Tapi kalau tujuan dia memang semata-mata nak dapatkan kedudukan dunia, maka dia tak dapat menghidu bau syurga. Sebab niat dia yang rosak. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah ialah para ulama. Jadi ulama yang macam mana akan takut pada Allah? Yang ikhlas dengan ilmu dia. Yang mana dia mempelajari ilmu agama, mempelajari tafsir, hadis, akidah untuk takut pada Allah. Kita baca pula hadis yang kedua daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha." Sesiapa yang menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, sufaha, orang-orang jahil, au liyubahiya bihil ulama, atau dia cuba nak bersaing dengan para ulama, au liyasrifa wujuhan nasi ilaih, atau dia nak menarik perhatian manusia, nak popular, fahuwa finnar, maka dia dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis hasan di ghairihi. Jadi tuan-tuan, bahaya. Kita kalau lepas belajar, kita duk berdebat dengan orang. Tak apa kalau debat nak tegakkan kebenaran, tak apa. Tapi kalau asyik debat pula dengan orang-orang yang tak erti apa. Debat ni, orang yang berilmu dengan orang berilmu lah baru bermanfaat. Barulah dapat orang kata pertukaran ilmu, percambahan ilmu, percambahan hujah. Tapi berdebat dengan orang-orang yang tak erti apa. Balik masjid pergi debat dengan orang. Dia tahu orang tak pergi ngaji kat masjid, dia pergi debat dengan orang kat kedai kopi tu. Buat apa? Sebab nak tunjuk dia ilmu lah. Oh, kau tak ngaji, kau tak reti lah, aku tahu. Atau nak cuba menyaingi para ulama. Atau untuk populariti, nak jadi selebriti. Nauzubillah min zalik, tuan-tuan. Pada zaman sekarang memang belajar agama, jadi pendakwah bebas, popular, dipanggil masuk televisyen. Kau sekarang ada media sosial, tengok follower para ustaz ramai. Ada yang berjuta-juta, ada ratusan ribu. Tapi para pendakwah, guru agama saya yang mengajar kat depan ni kena ingat, benda tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau belajar ilmu, belajar hadis, belajar tafsir ni untuk benda ni ke? Supaya dapat kumpul ramai follower dekat media sosial ke? Kalau kita kumpul follower supaya ramai orang tahu tentang Quran, tak apa. Tapi kalau fokus kita nak kumpul ramai-ramai, bila nak kumpul ramai follower pengikut, itulah yang kita akan buat macam-macam. Akan keluarkan fakta-fakta yang pelik-pelik, cerita yang pelik-pelik. Sebab masyarakat suka cerita. Akan sampaikan kepada masyarakat benda yang mereka suka sahaja. Tak nak tegur benda-benda yang salah. Sebab nak kumpul follower. Takut nak sebut benar sebab nanti orang tinggalkan dia. Jadi tuan-tuan, kita habiskan sesi kita pada malam ni dengan sebuah hadis qudsi lagi berkaitan dengan niat juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah berkata, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirik." Kata Allah, aku ini maha kaya daripada segala sekutu.
Man amila amalan, sesiapa yang melakukan satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, lalu dia mensyirikkan, menyekutukan pada amalan itu bersama aku dengan benda yang lain. Maksud riak lah. Dia buat perkara tu kerana selain Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan perkara yang dia syirikkan tu. Maksudnya apa? Pilah minta pahala dekat benda yang kita syirikkan tu. Kita solat sebab nak tunjuk kat orang ramai, pergi nanti waktu hari akhirat, pergilah minta pahala dekat orang-orang tersebut. Jadi Allah kata, Allah tinggalkan orang-orang yang melakukan amalan dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam niat atau tujuan amalan mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada syirik yang tersembunyi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.